Un, apa masalah pimpinan korang ni? Terutamanya dari parti komponen, parti bersatu ni, parti Taik. Yang mana tak tahu parti Taik ni apa, yalah Taik siapa yang nak, siapa yang mahu. Seperti mana parti bersatu ni kalau kau tengok, masuk pilihan raya negeri, masuk pilihan raya kecil, masuk pilihan raya utama, kau tunjuk dengan aku mana tempat dia menang, mana negeri yang dia memerintah. Tak ada langsung. Bahkan negeri yang bersama dengan Perikatan Nasional ini, seperti Terengganu, Kelantan, Kedah dan juga Perlis, negeri ini boleh terbentuk dengan sendirinya tanpa daripada adun-adun daripada parti Taik ni. Dan kita semua tahu, selain daripada isu 3R, diorang tak ada benda lain nak cakap. Dan apabila kita bercerita kritiklah tentang dasar, diorang terdesak, diorang cakap pula pasal benda ni. PM alih misi basmi kemiskinan, tegar pada institusi zakat. Ni yang cakap ni siapa? Ketua Penerangan Parti Bersatu. Tu aku cakap. Bercakap macam tak ada otak. Bercakap macam tak ada orang yang boleh bagi nasihat dekat dia ni. Sepatutnya korang ni tolonglah tegur Mamat ni. Kalau tak tahu apa-apa, kalau dah bengap, baik kau duduk diam, kau tak payah bercakap apa-apa. Sebab makin kau cakap, makin buruk nampaknya. Nampak makin lama makin bodoh. Sebab apa? Dia ambil cadangan apa yang diperkatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, PMS kita, dalam persidangan zakat antarabangsa Pulau Pinang di USM. Sebab dalam ucapan beliau, dia mengatakan bahawa dia nakkan pusat zakat ini berfungsi sepenuhnya untuk membantu dan juga membasmi kemiskinan. Tapi dia sengaja sembunyikan kod di mana Datuk Seri Anwar cakap, dalam perkara tersebut dia kata daripada langkah-langkah yang kerajaan ambil juga, dia mahu zakat berfungsi sebagai bagi membasmi kemiskinan di dalam negara kita. Sebelum aku bodohkan Ketua Penerangan ni lebih jauh, aku kena bagi tahu dulu yang sebenarnya usaha untuk membasmi kemiskinan ini haruslah kita gembelengkan sepenuhnya bersama. Bukan hanya agenda yang dibicarakan, yang dilakukan oleh kerajaan semata-mata, pembangkang juga harus memainkan peranan yang penting. Kerana apabila kita bercakap tentang mereka yang miskin, kita bercakap juga kepada rakyat Malaysia yang di luar sana mempunyai pendapatan yang begitu sikit. Dan ada di kalangan mereka yang tidak mempunyai pendapatan langsung. Dan kena ingat, punca zakat ini diwujudkan adalah untuk membantu golongan-golongan yang memerlukan. Khususnya mereka-mereka yang miskin. Dan pusat zakat ini apabila kita orang Islam bayar zakat, bukannya nak bantu kaya-kaya pun. Semua orang tahu benda ni. Tapi sengaja kau buatkan diri kau jadi bodoh. Konon-kononnya, kau nak kaitkan juga dengan sentimen juga ke 3R. Kau nak selit juga sikit pasal agama punya hal, pasal zakat punya pasal. Kalau itulah niat kau, baik kau berhenti buat perkara tersebut. Okeylah, aku nak ambil contoh sikit berkenaan dengan apa yang berlaku di zaman Khalifah Bani Umayyah, iaitu Umar Abdul Aziz, yang pada saat itu memanfaatkan zakat untuk mengurangkan kemiskinan di negara beliau. Dan juga apa yang dikatakan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam fiqh zakat, memberitahu di mana duit zakat boleh digunakan oleh pemerintah negara tersebut dalam program yang di mana pemerintah mahu membasmi kemiskinan dan juga membantu orang-orang golongan-golongan yang miskin ni. Dan seperti mana kita tahu, misi dan juga visi Datuk Seri Anwar Ibrahim PMS kita ingin menoktahkan kemiskinan dalam negara kita sebelum ini memang diketawakan oleh pihak-pihak pembangkang. Dan ada di antara mereka mengatakan mustahil untuk kita basmi ataupun menoktahkan kemiskinan dalam negara kita. Tetapi kalau orang-orang macam kau ni masih ada lagi duduk dekat kursi kau, dipilih oleh rakyat kau, macam mana perkara ini nak berlaku? Sedangkan kalau kita tak mulakan dengan langkah pertama, jangan harap kita akan sampai ke destinasi yang hendak kita tuju. Maka orang-orang macam korang ni lah, ahli-ahli politik macam korang ni lah yang di mana mahukan rakyat itu tidak mempunyai pendapatan, miskin, tidak berpendidikan, supaya kau boleh manipulasi akal mereka, minda mereka, supaya kau boleh hasut mereka menggunakan dengan sentimen 3R, dengan menggunakan agama itu demi menakut-nakutkan mereka. Contohnya, engkau akan cakap, oh, jikalau Datuk Seri Anwar Ibrahim memerintah, habislah Islam ini. Jikalau Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat jadi Perdana Menteri dan terus bertahan, pada pihak dia akan datang, orang Melayu akan merempat. Dan itulah pasalnya kenapa engkau ni nak pastikan kawasan-kawasan kau tak maju. Dan aku beritahu dengan korang pernah jadi kerajaan lah. Dan pada masa yang sama, zakat memainkan peranan yang penting dalam membantu mereka dengan usaha tidak lagi mengajar mereka memberi ikan semata-mata, tetapi membekalkan mereka dengan joran dan juga umpan supaya mereka hari-hari boleh mengail ikan, dan ikan itu boleh mereka jual kalau lebihan, kalau dapat sikit mereka sendiri lepas untuk mereka makan. Dan inilah sepatutnya pemimpin-pemimpin negara kita, ahli-ahli politik yang berada dalam negara kita berfikiran sebegitu rupa. Jadi kalau inilah barisan pembangkang yang ada, maka betul lah aku cakap, tengoklah ketua pembangkang apa jadi.
B40 ahli parlimen mahukan allon RM5,000 untuk kabinet bayangan. Shame on you guys. Korang ni betul-betul memang tak ada maruah punya pembangkang. Dan kau gantikan pula dengan ketua penerangan yang tak ada standard langsung. Jadi fighter-fighter kat luar sana kau boleh tengoklah tahap pemikiran ketua penerangan, orang yang dikatakan duduk dalam barisan kepimpinan tertinggi dalam organisasi parti tersebut pun boleh berfikir sedemikian rupa. Sedangkan Dok Ratib di atas pentas ceramah itu berkata, kita pertahankan bangsa kita perjuangkan agama kita. Tetapi sampai tak ada topik, soal nak notahkan kemiskinan pun menjadi bual bicara mereka. Andai kata dalam sistem itu berlaku kepincangan, pergi buat report SPRM. Jikalau ada sistem itu tak kena dan menyalahi undang-undang, pergi report dengan PDRM pula. Jadi apa masalah? Itulah patutnya korang ni jadi pembangkang, kau buat semak dan imbang. Tetapi korang ni semua buat semak, nak bantai kot belakang. Memang langsung tak berguna. Aku harap fighter-fighter kat luar sana, kita bagi penerangan yang baik kepada kerajaan, kita teruskan perjuangan, kita perkuatkan lagi barisan pertahanan kita, supaya rakyat Malaysia tidak dimainkan dan juga dimomokkan dengan pemikiran yang sedemikian rupa dan juga akan membawa kepada kerugian dan akhirnya akan membawa kepada yang kaya tetap kaya, yang miskin akan terus papa ke dana. Dan kami akan terus lawan tetap lawan.